bersabda, ada 3 perkara yang akan menghantar jenazah ke perkuburan, iaitu keluarganya, hartanya dan amalnya. 2 di antaranya akan kembali dan yang satu lagi akan tetap tinggal bersamanya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya akan tetap setia bersamanya. Hadis ini Nabi SAW nak royak kepada kita, nak bagi peringatan kepada kita tentang keadaan, bagaimana keadaan manusia apabila dia mati menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang mati, yang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan ada 3 perkara yang akan ikut bersama-sama dengan jenazah, yang akan bersama-sama dengan jenazah. Yang pertama Nabi sebut ahlu. Nabi sebut yang pertama keluarga. Apabila seseorang itu mati, maka keluarganya akan mengiringinya. Keluarga akan mengiringinya. Suami ataupun isteri ataupun anak ataupun kaum kerabat, waris waras. Ni adalah orang panggil kumpulan yang pertama yang akan ikut jenazah ke kubur. Kalau suami hok ikut isteri dan juga anak-anak, mak dia, ayah dia. Kalau hok mati itu orang panggil perempuan, suami dia, anak-anak dan juga keluarga-keluarga yang lain. Dan benda ini berlaku dan kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Keluarga akan ikut bersama-sama dengan jenazah, menangisi pemergian orang yang dicintai, orang yang dikasihi. Yang kedua, wa malu, dan harta. Nabi sebut yang kedua harta. Apabila seseorang meninggal dunia, maka dia akan tinggal salah satunya adalah harta. Harta. Kalaulah harta dia banyak, maka banyaklah harta hak dia tinggal. Kalau harta dia sedikit, maka sedikitlah harta hak dia tinggal. Orang hak harta sedikit, butunglah dia. Butung. Bapa butung? Soalan tak banyak. Soalan yang akan ditanya tak banyak, sebab harta dia tak banyak. Kalau harta dia banyak, maka banyaklah soalan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang amba baca pada bulan lepas, di manakah harta yang kita ambil dan ke manakah harta hak kita bagi, hak kita keluar, ambil mana, bui ke siapa, gi mana. Itu soalan yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa amaluh. Hak ni amalan dia. Amalan di sini sama ada amalan baik ataupun amalan buruk, wal iyadza billahi min zalik. Amalan yang kita lakukan atas dunia. Amalan yang kita lakukan atas dunia. Kita semaya tahiyatul masjid. Kita sapa mana-mana masjid sebelum kita duduk. Mazhab kita sunat. Kita semaya tahiyatul masjid baru duduk. Tu amalan soleh. Tu amalan kita. Sebelum kita semaya zuhur,
Sebelum kita semaya asar, semaya maghrib, semaya isya, semaya subuh, kita semaya qabliyah 2 rakaat. Selepas semaya zuhur, semaya asar, semaya maghrib, semaya isya, kita semaya ba'diyah. Qabliyah dan juga ba'diyah. Tu amalan hak baik hak kita buat. Kita puasa hari Isnin, kita puasa hari Khamis, kita puasa sunat, orang panggil Rejab, macam-macam lagi puasa-puasa sunat, maka itu dikira amalan. Kita bangun semaya tahajud 2 rakaat, itu dikira amalan. Kita baca Al-Quran, kita baca Quran, tak kira lah Quran yang ada dalam telefon kita ke, ataupun Quran yang kita memang Quran kita baca. Learning kita tak boleh nak kata gapo. Dia pergi telefon, baca Quran berkali, tak baca Facebook. Kena husnuzon. Lama dia pergi telefon, baca Quran. Tak apa. Takut banyak Facebook pada baca Quran, wal iyadza billahi min zalik. Tu semua dikira amalan. Dikira amalan baik yang Allah Taala nak bagi pahala, nak bagi ganjaran, nak bagi kelebihan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka 3 benda ni Nabi sebut, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun. Maka 2 jenis ni akan balik semula, tak ikut jenazah. Hanya kekal 1 saja hak ikut jenazah. Hak baliknya gapo? Iaitu ahlu wa maluh. Hak kelik semula iaitu ahli keluarga dia dan juga harta dia. Suami mati, balik semula bini dia ke rumah bersama-sama dengan anak. Orang panggil isteri mati, suami balik ke rumah bersama-sama dengan anak dia. Hak duduk dalam kuburnya siapa? Bini dia, ataupun suami dia, ataupun siapa-siapa hak duduk dalam kubur. Hak kekalnya wa yabqa wahidun. Hak kekal itu adalah 1 sahaja, iaitu amaluh, iaitu amalan dia. Jadi 3 perkara tadi hak duduk dengan kita bermula daripada alam kubur, siapa kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala saja, iaitu amalan kita. Iaitu amalan kita. Amalan hak mana? Hak kita buat tadi dah. Semaya qabliyah, ba'diyah, semaya tahiyatul masjid, kita baca Quran, kita puasa sunat, kita tahajud, kita sedekah. Hak tu hak kekal bersama-sama dengan kita. Jadi Allah Taala telah royak kepada kita. Nabi telah maklum kepada kita. Banyak-banyak perkara hak membuat atas dunia ni, di akhirat kelak hak jadi teman sejati, hak jadi teman setia adalah amalan-amalan kamu. Kalau banyak amalan hak kita buat, amalan soleh hak kita buat, maka banyaklah pahala dan juga ganjaran yang Allah Subhanahu wa Taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, hak hadir pada pagi ni adalah daripada kalangan orang hak beriman. Kita nak biar Allah Ta'ala ni panggil kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kita tak say Allah Ta'ala panggil kita fasik. Kita tak say Allah Ta'ala panggil kita munafik. Apatah lagi ya kafir, wahai orang kafir. Kohonah kita tak say. Hak kita naknya Allah Ta'ala panggil kita al-mu'min, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni peluang dia banyak. Peluang dia banyak. Allah Taala buka seluah-luahnya kepada orang yang beriman kepada Allah ini untuk dia melakukan amalan soleh, untuk dia melakukan kebaikan, untuk dia melakukan kebajikan, kerana dia tahu dan dia sedar hak akil bersama-sama dengan dia ni adalah amalan hak dia buat ketika mana dia hidup hari tu. Bila kita mati, amalan-amalan orang lain buat kepada kita tu tak apalah hak tu. Lah ni amalan hak kita buat. Amalan hak kita buat, tangan kita segar, tangan kita sehat, tangan kita tak sehat, kita sentiasa melakukan amalan-amalan soleh. Dan banyak-banyak amalan-amalan soleh ni antaranya apa dia? Iaitu menghadiri majlis ilmu. Majlisul ilmi rawdatun min riyadil jannah. Majlis ilmu adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Majlis ilmu ni adalah salah satu daripada taman-taman syurga. Sebab apa? Kerana apabila kita hadirnya majlis ilmu, kita akan mendapat ilmu. Bila kita mendapat ilmu, maka kita keluar daripada kelompok orang yang jahil. Kita keluar daripada kelompok orang-orang yang tak reti. Kita keluar daripada kelompok orang yang tak tahu go satu. Pentingnya kita berada dalam majlis ilmu. Kita belajar dalam kitab fiqh. Kita belajar dalam kitab fiqh, kita akan jumpa dua istilah. Yang pertama iaitu dia panggil al-alim. Yang kedua dia panggil al-jahil. Tak kira bak gapo-gapo, bak semaya ke, bak wuduk ke, bak gapo, dia tidak lepas daripada dua perkara, dua jenis manusia. Yang pertama alim, yang kedua jahil. Orang alim ni dia buat gapo-gapo, maka dia mendapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah. Tetapi orang jahil, dia buat gapo-gapo dalam keadaan dia jahil, maka Allah Ta'ala maafkan dia. Allah Ta'ala excuse. Allah Ta'ala maafkan dia. Allah Ta'ala lepaskan dia bagi orang yang dalam kategori jahil. Cuma dalam kitab fiqh juga, orang jahil ataupun orang tak tahu ni, maksud dia gapo? Maksud dia gapo? Dia kata, hamba tak tahu. Hamba tak tahu, hamba tak reti. Hamba tak tahu, hamba tak reti tu bagaimana tafsiran dia? Dalam kitab fiqh, ulama kata dua kali. Dia jawab tak tahu, dia jawab tak reti ni, yang pertama sekali, dia ni mu'allaf. Dia ni mu'allaf. Orang baru peluk agama Islam. Guana demo semaya pelik pada orang ni. Pas garu-garu, pas jale-jale, pas jale-jale. Kawan tak tahu. Tengok-tengok kemarin peluk agama Islam. Minggu lepas baru masuk Islam. Tak apa. Pada dah demo semaya lagu tu pun. Baru sebab demo ni baru peluk agama Islam. Tak apa. Islam maaf. Islam maafkan gapo hok demo buat. Yang kedua, ba'idun anil ulama. Duduk jauh daripada ulama. Guana demo semaya lagu ni. Kawan tak tahu semaya zuhur lagu ni. Kawan tak semaya, tak tahu semaya asar lagu ni. Tengok punya tengok, jauh daripada ulama. Maksud jauh daripada ulama ni,
Rumah dia ni pucuk gunung. Rumah dia ni duk pucuk gunung, duk pucuk bukit. Nak boleh sapa ke rumah dia tu makan bulan. Bulan-bulan. Maknanya semasjid tak ada, tok lebar tak ada, ustaz tak ada, tak dengar orang bel, tak tahu satu. Tiba-tiba mari masjid kita ni cawak kota. Demo mari mana nu? Atas bukit. Tak kiralah bukit mana. Pada semaya zuhur lagu ni pun demo dimaafkan oleh agama. Apa? Sebab demo jauh daripada ulama. Masjid tak ada, surah tak ada, orang mengajar tak ada, ahli ulama tak ada. Tak ada ke satu. Rumah dia je situ, perkampungan dia je situ. Hak ni Allah Ta'ala maafkan dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kalulah dua perkara ni tak ada, maka dia jawab, hamba tak tahu juga. Hamba tak tahu. Bapa demo puasa lagu ni. Makan sehari, minum sehari. Hamba tak tahu. Tengok. Rumah tepi masjid. Tengok. Rumah belakang pagar masjid. Masjid 3 butir kawasan rumah dia. Balasah banyak, orang mengajar banyak, majlis ilmu banyak. Tiba-tiba dia jawab tak tahu juga. Qadha puasa dia, qadha semaya dia, qadha ibadat dia. Sebab apa? Kerana kelalaian. Dia tak cara kepada ilmu, tak cara kepada majlis-majlis ilmu. Beringat nak jawab tak tahu, biar kita betul-betul tak tahu. Biar betul-betul tak tahu. Kalau jawab tak tahu, tengok-tengok. Duduk kawasan ni, duduk dekat-dekat ni, duduk belakang Masjid Muhammadi, duduk belakang Masjid Telipuk. Tak jawab, tak tahu juga. Rupa-rupanya dia tak cara ke majlis ilmu. Benda-benda lagu ni tu adalah amalan soleh kita, yang mana akan menjadi bekal kepada kita apabila kita berada di akhirat kelak. Amba sebut bulan lepas bagaimana keadaan di akhirat kelak. Matahari berada sejengkal dengan kepala kita. Matahari berada sejengkal daripada kepala kita. Sejengkal tu lebih kurang 1.2 km dengan kepala kita. Lah ni pun panas dah. Bayangkan kalau 1.2 km dengan kepala kita tarikh ni, maka kita akan berada dalam keadaan yang sangat berpeluh. Kita akan berada dalam keadaan yang sangat berpeluh, penuh dengan peluh. Kita berada dalam lautan peluh sebab matahari dekat dengan kepala kita. Maka Nabi kata, orang yang beriman kepada Allah, orang yang banyak amalan-amalan soleh, peluh dia sikit je. Peluh dia sikit je. Peluh dia ni hanya berada sapa buku lali je. Sebab apa? Sebab amalan baik dia banyak. Tetapi kalau amalan buruk dia banyak, wal'iyazabillah, peluh dia tu siapa masuk dalam mulut, siapa masuk dalam hidung, siapa masuk dalam telinga, akhir sekali mati dalam lautan peluh. Bila berlaku tu? Di akhirat kelak. Kita belajar hadis hak bulan lepas. Jadi hadis pada bulan ni hak ambo sambung tadi, 3 perkara hak akan turut kita. Keluarga kita, harta kita, dia akan bersama-sama dengan kita ni adalah amalan soleh kita. Wal'iyazabillah, kalulah kita tinggal atas dunia ni, keluarga kita tak tahu mana, halal haram aurat tak tahu mana, tak tahu ke satu. Sedih kita dalam kubur. Tinggal pula harta campur halal dengan haram, tak tahu mari mana. Nak bagi sedekah, nak bagi ke pasti payah, nak bagi ke seriti payah, nak bagi masjid pun payah. Letih kita.
Apatah lagi amalan-amalan soleh hak kita buat, amalan-amalan hak kita buat. Tetapi kita hari ni alhamdulillah. Hak ni kita cerita keadaan orang lain. Cerita keadaan orang lain. Hak kita boleh gambar sekiranya dia hidup atas dunia ni, orang ni keluarga tak settle lagi. Orang panggil harta tak settle lagi. Amalan soleh kohor tak settle lagi. Bayangkan bagaimana keadaan dia berada di alam kubur. Benda-benda lagu ni adalah sebagai peringatan kepada kita semua, supaya kita hidup atas dunia ni, kita beringat, kita berhati-hati, supaya kita sentiasa mengingati mati. Apabila kita mati, banyak perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunggu kita nak buat sesuatu ke atas kita, sekiranya wal'iyadzabillah kita daripada kalangan wal'iyadzabillah orang yang tak cara kepada ilmu, hak tak cara kepada agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain, al jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wan naru mislu zalika aw kama qala. Nabi kata al jannatu aqrabu ila ahadikum, syurga ni dekat denganmu. Syurga ni sangat dekat dengan kamu, sebagaimana tali selipar duduk dengan selipar. Selipar dia ada tali nutup atas dia tu. Lagu tu lah dekatnya kita dengan syurga sebagaimana tali selipar. Maknanya selipar dengan tali ni sekali. Mana ada pakai selipar tak ada tali, tak ada nah dia. Lagu itulah syurga. Nabi kata syurga ni sangat dekat dengan kita sebagaimana tali ataupun penutup selipar, sangat dekat. Wan naru mislu zalika, begitu juga neraka. Neraka pun sama, sangat dekat dengan kamu. Maksud dia apa? Maksudnya inna tariqal jannati yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala fi. Maknanya syurga, jalan ke syurga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita apabila kita melakukan amalan-amalan soleh. Maknanya kalau kita hidup atas dunia, kita banyak melakukan amalan-amalan soleh, insya-Allah itu adalah jalan untuk kita menuju ke syurga. Kita puasa, kita sedekah, kita infak, kita hadir majlis ilmu, kita amal ibadat banyak, tu jalan-jalan menuju ke syurga. Kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala istiqamahkan kita melakukan amalan-amalan yang menuju ke jalan syurga. Wan naru yasirun dukhuluha, dan neraka juga mempunyai jalan yang mudah bagi orang yang melakukan kejahatan. Orang buat jahat, maka bila dia mati kelak, dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mati dalam keadaan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Sebab masa dia hidup A jahat, B banyak kara-kara yang dia buat tu adalah jalan menuju ke neraka. Wal'iyazabillah, dia minum, dia berzina, dia merokok, dia mencuri, dia rasuah, dia terima rasuah. Wal'iyazabillah, tu adalah amalan-amalan menuju ke neraka jahanam. Maka sebab tu Nabi kata al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih. Syurga ni sangat dekat dengan seseorang
sebagaimana dekatnya selipar dengan penutup dia, dengan tali dia. Tu. Sebab itulah adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah agama mewajibkan setiap kali rakaat semaya kita ulang Al-Fatihah. Setiap kali kita semaya kita ulang Fatihah, hatta semaya mayat kita ulang surah Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi kita ulang ihdinas siratal mustaqim. Zuhur kita baca, subuh kita baca semaya mayat, semaya ajak, semaya gapo kita baca Al-Fatihah. Lebih-lebih lagi ihdinas siratal mustaqim. Sebab apa? Kerana hidayah ataupun taufik ni barang hok kena ulang semua, barang hok kena baru semua, barang hok kita kena perangat semua tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, supaya iman kita semakin hari semakin bertambah, supaya amalan kita semakin hari semakin bertambah, supaya gapo-gapo hok kita buat pun atas dunia semakin hari semakin bertambah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Lepas tu Allah Ta'ala sambung, wal tanzur nafsun, setiap orang daripada manusia ni, wal tanzur, dia kena tengok ma qaddamat lighad, gapo-gapo hak dia buat dulu boleh menjadi bekal apabila dia berjumpa di akhirat kelak. Lighad apabila esok tu bila? Di akhirat kelak. Hak kita semaya subuh tadi, kita puas hati tak semaya subuh kita? Jadi hak semaya subuh kita tadi, hak semaya isya kita semalam, hak sebelum-sebelum ni kita kena tengok, kena check and balance, kena muhasabah. Adakah semaya kita, ibadat kita boleh menjadi bekal apabila kita berjumpa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu maksud Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh kita perhati semaya subuh kita setara mana, ibadat-ibadat hak kita buat sebelum ni setara mana. Lebih-lebih lagi kalau kita ni umur kita banyak dah, kita ni orang berumur banyak, maka banyaklah amalan-amalan hak kita buat. Maka amalan-amalan hak kita buat tu kita kena wal tanzur, kena tengok, kena cek balik setara mana kita puas hati ke, kita tak puas hati ke, kurang mana, lebih mana, bluebell mana, kena tapu mana, kita kena check and balance. Supaya tadi dah waya baqa amalu, supaya bila kita mati berjumpa dengan Allah Ta'ala, amalan kita ni boleh tolong kita, boleh bantu kita, boleh backup kita. Dalam hadis yang lain, hamba teringat lafaz dalam bahasa Arab, cuma terjemahan dia, amalan-amalan baik ni dia akan berupa menjadi seorang lelaki yang hebat. Rupa dia sangat cantik, mukanya sangat manis, sebab amalan-amalan baik dia. Manakala kalau amalan-amalan buruk berupa seorang lelaki yang bengis, rupa dia tak comel, rupa yang sangat buruk, bengis. Bapa terjemahan daripada amalan-amalan buruk. Maka sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita, Allah Ta'ala bagi masa kepada kita untuk kita tambah baik,
Untuk kita lipat kali gandakan amalan-amalan kita. Dan amalan-amalan kita ni banyak sebagaimana Ambo sebut tadi. Banyak, sangat banyak. Sangat banyak amalan-amalan hak kita boleh buat. Terlalu banyak. Cuma Allah Ta'ala serahkan kepada kita. Sama ada kita bersungguh ataupun kita tak bersungguh, ataupun kita cara ataupun kita tidak cara, itu adalah keputusan kita. Tapi hak pastinya wa yabqa amaluh, bila kita mati, hak kekal di akhirat kelak adalah amalan-amalan kita. Hadis yang sentiasa kita baca, yang kita sama-sama dengar, iza mata banu adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah aw kama qala. Apabila matinya anak Adam, maka inqata'a amalu, terpotong, habis dah amalan-amalan hak dia buat atas dunia tu, sebab dia mati, kecuali 3 perkara. 3 perkara amalan ni akan sampai kepada dia walaupun dia mati, walaupun dia berada di alam kubur. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah. Sedekah yang berjalan. Sedekah yang berjalan. Tang ada duit, kita bagi banyak. Tang tak ada duit, kita bagi sikit. Jangan pula tang tak ada duit, kita tak boleh langsung. Tak ada duit juga, tapi sikit. Seria ke, 2 ria ke, berapa sikit hari ni. Rezeki tak banyak. Hujan, contoh. Ataupun terputus ke berapa. Warna banyak, alhamdulillah, rezeki banyak. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah dia. Walaupun dia mati, pahala dia berjalan. Bapa? Dia bagi ke masjid kita ni, ada tafih lagi, masjid besar lagi, ada majlis ilmu lagi, orang semaya lagi, Allahu Akbar. Sangat banyak pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Bapa? Sedekatin jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dia ustaz ke, dia cikgu ke, tak kira lah. Dia tukar kayu ke, dia nego jual ikan ke, berapa. Ilmu dia bagi kepada orang. Ilmu dia kata, kalau demo nak cari ikan, nak beli ikan, cari gini. Ilmu yang bermanfaat, tak kira lah. Jangan nampak ustaz je bagi ilmu, jangan nampak cikgu je bagi ilmu. Orang tak kira siapa, dia bagi ilmu yang bermanfaat. Selagi mana orang guna ilmu dia, dia mendapat pahala walaupun dia berada di alam kubur. Apatah lagi kalau dia berada dalam majlis ilmu, banyak lagi lah pahala dia boleh. Yang ketiga, awaladin salih yad'ulah. Yang ketiga, anak-anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapa dia. Anak-anak soleh yang mendoakan ibu bapa dia. Dia mati, dia tinggal anak-anak. Maka anak-anak dia baca Quran, anak-anak dia baca Yasin, sedekah pahala kepada mak ayah dia, maka pahala tu siapa? Pahala tu siapa? Hak kata pahala tu tak siapa, ikut dia lah. Kita berpendapat pahala tu siapa? Bagi hak baca Yasin, hak bagi baca Quran, bagi orang hak ngatik, orang tahlil ni, pahala dia siapa? Mudah je. Mana dalil, mana bukti kata pahala ni siapa? Nabi ajar sunat. Kita jalan tepi kubur, kita bagi salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apa Nabi suruh bagi salam kepada ahli kubur? Sebab ahli kubur tu akan jawab salam kita.
Tu baru bagi salah. Ni baca Quran lagi, baca Yasin lagi, berzikir lagi, tahlil lagi, apatah lagi, banyak lagi. Pahala-pahala siapa kepada si mati. Sebab tu hamba sebut di awal-awal tadi, kalaulah dia mati, dia tinggal keluarga dia keluarga yang soleh, alhamdulillah. Isteri dia isteri yang soleh, yang solehah. Anak dia anak-anak hok ngaji agama, anak-anak ngaji tahfiz, anak-anak orang panggil ngaji ilmu, tutup aurat molek, jaga aurat molek, lega lah dia tinggal. Walaupun duduk dalam kubur pun dia tak sakit kepala dah. Sebab anak dia reti dosa pahala surga neraka, bini pandai jaga diri dah. Kalau orang panggil anak-anak dia, keluarga yang baik, keluarga yang orang panggil takut kepada Allah, buta dah dia. Dia tinggal harta dia banyak. Ada rumah, ada tanah, ada kereta, ada macam-macam. Tapi alhamdulillah, harta dia banyak, dia bagi kepada jemaah. Duit dia banyak, dia bagi kepada jemaah Islam. Harta dia banyak, dia bagi kepada pasti, dia bagi kepada seriti, dia bagi ke masjid kita. Tak kira lah, alhamdulillah. Tak kisahlah. Walaupun orang panggil harta dia banyak, tapi harta dia ni untuk kebaikan agama, untuk kebaikan Islam. Butuh dia, walaupun hok duduk dengan amalan dia banyak dah, tetapi keluarga dia tinggal pun dia rasa puas hati, harta hok ada pun dia rasa puas hati. Ni kelebihan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa dia buat, apa-apa kebaikan hok dia buat, Allah Subhanahu wa taala tak sia-sia. Kerana hidup atas dunia ni bagi orang yang beriman susah. Orang beriman ni hidup atas dunia ni dia akan rasa susah. Apa susah? Banyak sekatan-sekatan, banyak undang-undang hak dia kena ikut. Dia tak boleh bebas. Dia tak boleh bebas sebagaimana bebasnya orang panggil binatang-binatang. Tak boleh. Dia kena ada sekatan dia kena undang-undang dia kena ada limit dia. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Hak ni halal makan, hak ni haram makan. Tu peraturan yang mesti diikuti oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab tu Nabi kata, ad-dunya sijnun lil mu'min au kama qala. Nabi kata, dunia ni ibarat penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Penjara halal beres, hak ni haram, hak ni halal, hak ni dosa, hak ni neraka. Tak boleh. Tapi dia berpatai-patai di dunia, di akhirat kelak segala-galanya halal bagi dia. Sebab tu sebagai akhirnya untuk kuliah duha kita pada pagi ni, satu kelebihan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan dikira sebagai amalan soleh kita juga, iaitu kita bersama-sama dengan kumpulan Islam. Kita bersama-sama dengan jemaah Islam. Kita bersama-sama dengan alim ulama. Kita bersama-sama dengan alim ulama tok lebah ni, itu juga dikira sebagai amalan soleh yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kita duduk dengan jemaah Islam, kita duduk dengan kumpulan Islam, kita memperjuangkan agama kita mempertahankan agama kita juga, dikira sebagai amalan soleh. Dikira juga sebagai amalan soleh yang paling banyak, yang paling besar ganjaran dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amo teringat lagi almarhum Tok Guru Ni Aziz. Dia sebut, amo tak ingat di mana, tapi kata-kata dia kata, sunnah Nabi ni banyak. Sunnah Nabi ni banyak.
Antara sunnah nabinya, Nabi pakai sebel, Nabi pakai jubah, Nabi bersugi, Nabi taruh janggut, Nabi sipir janggut. Tu antara sunnah Nabi hak kita belajar dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi almarhum Tok Guru kata sunnah hak paling terbesar sekali iaitu apa dia? Iqamatuddin wa siyasatud dunya bih. Iaitu kita tegakkan agama. Kita tegakkan agama dalam negara Islam. Kita dirikan negara Islam. Kita laksanakan, kita buat negara. Kita dirikan negara berasaskan kepada undang-undang Islam. Ni sunnah yang paling besar sekali yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bukti dia, dalil dia, Nabi duduk di Mekah, Nabi boleh sembahyang, Nabi boleh buat ibadat. Tapi kenapa Nabi hijrah juga ke Madinah? Kerana apa? Kerana Nabi berada di Mekah, Nabi tidak mampu buat gapo-gapo. Nabi tidak mampu nak melaksanakan syariat Islam. Tetapi bila Nabi berada di Madinah Al-Munawwarah, Nabi dapat laksanakan negara Islam, Nabi dapat laksanakan syariat Islam, Nabi dapat tegakkan Islam kerana mendirikan agama, mendirikan negara dan berpolitik cara agama adalah dikira sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selagi mana kita duduk dengan jemaah Islam hak nak betul-betul laksanakan Islam, hak nak dirikan Islam, hak nak mempertahankan agama, sagitulah kita akan mendapat pahala amalan soleh yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Nabi sebut orang yang mendapat pahala ni hatta dia jalan nampak batu atas jalan, dia sepak dengan kaki. Dia panggil imatatul adza anit tariq. Dia sepak bila-bila jalan, dia sepak batu ataupun kayu di tengah jalan tu pun Allah Ta'ala bagi pahala. Bila-bila jalan, bila-bila sepak. Bapa takut motor lalu rebah kau, takut kereta lalu bocor tayar kau, dia pun sepak ataupun dia ambil letak tepi. Setara tu pun Allah Ta'ala bagi pahala. Apatah lagi dengan undi hak kita bagi, kita boleh tutup kelak malam, kita boleh tutup kelak judi, kita boleh buat undang-undang Islam, kita boleh buat undang tutup aurat. Maka banyak lagi lah pahala hak Allah Ta'ala beri kepada kita. Sebab tu hamba sebut tadi, orang beriman kepada Allah ni amalan soleh dia banyak. Amalan soleh dia banyak. Atas kita je, kita nak buat ataupun tidak, kita nak cara ataupun tidak, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kena ambil berat dengan amalan-amalan soleh ini. Lebih-lebih lagi kita berada di akhir zaman. Di akhir zaman ni macam-macam perkara hak pelik-pelik hak berlaku dalam hidup kita. Sehari dua ni Mekah naik rupuk hijau lebih pada orang panggil tempat-tempat lain. Mekah ni kita kenal lah sebagai tanah kontang. Tak ada pokok, tak ada rupuk. Tapi lah ni penuh menghijau dah Mekah. Ini tanda-tanda akhir zaman yang Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Maka kita di akhir zaman ni, hak selamatkan kita tidak lain tidak bukan, iaitu amalan-amalan soleh hak kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan amalan-amalan soleh hak kita buat selama kening, Allah Ta'ala kira sebagai amalan soleh. Dan Allah Ta'ala akan bagi pahala dan juga ganjaran kepada kita. Dia sebab amalan-amalan soleh yang kita buat tadi, Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga, insya-Allah. Lebih-lebih lagi kita berada pada Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyakkan berselawat, banyakkan berzikir, banyakkan baca Quran, banyak buat amalan-amalan soleh, insya-Allah. Dengan sebab tadi Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Cukup setakat tu dulu. Sedang molek 10.30.
Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati, Allah Ta'ala rahmati pertemuan kita pada minggu ini, pada bulan ini. Aqulu qali hadza wa sazimani wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.